billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Terima kasih kepada yang berbahagia Cikgu Ishak kita, kepada seluruh ayah-ayah, ibu-ibu muslimin dan muslimat. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita teruskan muzakarah perbincangan kita Baquratul Amani. Moga di bulan Ramadan ni Allah Ta'ala menambahkan keberkatan kepada kita, menambahkan iman, kemanisan iman kepada kita. Jadi kita sambung balik perbincangan muzakarah kitab Baquratul Amani pada muka surat yang ketiga, baris yang keempat daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi fid daraini amin. Ketahuilah olehmu, yakni oleh kita lah yang belajar kitab Baqarah ni, dan bagi siapa yang berkemungkinan untuk faham. Ketahuilah olehmu akan bahawasanya erti kalimah la ilaha illallah itu tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Dan makna la ilaha illallah itu, erti makna kalimah ini, Allah Ta'ala jualah Tuhan. Ini kita maklum. Kalimah la ilaha illallah ni dia ada dua. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. La ilah, tidak ada jenis Tuhan, kita nafi. Tidak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan, kita nafi. Tidak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan, kita isbatkan. Illallah, melainkan Allah sahajalah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Jadi, erti itu kita terjemah kepada Arab, kepada Melayu. Ertinya, tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Itu kita terjemah. Dan maknanya, makna ni orang panggil maksud kesimpulan daripada kalimah tu. Makna kalimah ini, kalimah la ilaha illallah, kesimpulannya kita mengaku dalam hati, Allah Ta'ala jualah Tuhan kita yang sebenar. Itu kalau kita belajar cara torik pada MK ataupun yang sekarang kitab Baqarah ni, apabila zikir lisan, kita dapat pahala sebutan. Kita sebut la ilaha illallah, dapat pahala sebutan. Dan sertai dengan zikir qalbi. Kita sertai dalam hati kita, kita ingat dalam hati kita, Allah Ta'ala jualah Tuhan. Allah Ta'ala sahajalah Tuhan kita. Dapat dua pahala. Lisan pun dapat, daripada hati pun dapat. Gitu. Supaya kedua-dua kita tidak lalai. Lidah pun kita sebut, hati pun turut sama. Kita mengaku Allah Ta'ala sahajalah Tuhan kita. Itu kesimpulan daripada makna la ilaha illallah tu, dalam hati kita, kita mengaku Allah Ta'ala lah Tuhan kita. Allah Ta'ala sahajalah kita. Hal lain tak layak dinamakan Tuhan. Selain daripada Allah, semua makhluk yang bersifat dengan ketuhanan hanyalah Allah Ta'ala. Apa dia makna Tuhan? Tuhan tu iaitu Tuan kita, yang kita tumpu, yang kita berhajat. Itulah makna Tuhan. Semua kita tumpang Allah Ta'ala.
Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, antum fuqara ilallah. Kamu semua berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita pijak bumi Allah Ta'ala. Kita hidup udara hak Allah Ta'ala buat. Kita hidup Allah Ta'ala menjadikan kita. Kita bernyawa Allah Ta'ala bagi kita bernafas. Alhamdulillah. Maknanya Allah Ta'ala tu Tuhan. Tuhan yang kita tumpang, yang kita berhajat. Setiap masa, setiap saat, setiap ketika, setiap perkara. Kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Jadi musannif ataupun pengarang kita, dia nak terangkan kepada kita, dia suruh kita semua ambil tahu, la ilaha illallah artinya tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Itu kita terjemah satu-satu. Adapun maksud kesimpulan yang ringkas untuk kita faham, Allah Ta'ala jualah Tuhan. Allah Ta'ala sahajalah yang bersifat dengan ketuhanan. Yang lain tidak bersifat dengan ketuhanan. Makhluk semuanya baharu. Makhluk semuanya binasa. Adapun Tuhan hanyalah merujuk kepada Allah Ta'ala. Baik. Itu wajib di atas tiap-tiap kita i'tikad macam tu dalam hati kita. Dan erti Muhammadur Rasulullah, dan erti Muhammadur Rasulullah itu bermula Nabi Muhammad anak kepada Sayyidina Abdullah itu satu pesuruh, iaitu seorang daripada pesuruh Allah Ta'ala, daripada pesuruh-pesuruh Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan. Orang yang Allah Ta'ala lantik untuk menyampaikan risalah Allah Ta'ala kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Rasul kita yang sebenar. Ini maknanya dua kalimah syahadah yang ke mana kita mengucap namanya Islam dan sekiranya kita i'tiqad namanya beriman. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita Islam lagi pula mukmin. Islam yang beriman. Apabila kita menyaksikan, kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada ada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Ta'ala. Bermula Nabi Muhammad, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Nabi Muhammad tu? Nabi Muhammad yang ma'ruf, yang diketahui. Iaitulah anak kepada Sayyidina Abdullah, ibunya bernama Aminah, yang dilahirkan di Mekah. Yang dilantik menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Itulah Rasul kita yang sebenar. Jadi kita bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita yang sebenar. Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah Ta'ala. Salah seorang daripada utusan Allah Ta'ala. Utusan Allah ni ramai, maklum. Yang wajib kita kena ketahui i'tikad secara tafsir 25. Dan berbaki daripada tu banyak lagi yang tak dapat kita ketahui dengan secara tepat. Rasul ni ramai. Nabi ni ramai. Jadi, Nabi Muhammad ni salah seorang daripada Rasul Allah Ta'ala. Dan maknanya, kesimpulan daripada Muhammad Rasulullah itu, erti ini kalimah, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu utusan. Ia ini salah seorang daripada Rasul Allah Ta'ala. Daripada utusan-utusannya, daripada utusan Allah Ta'ala. Baik. Iaitu Rasul ataupun utusan tu. Apa? Iaitulah satu orang. Seorang yang Allah Ta'ala suruhkan dia. Rasul ni, Allah Ta'ala perintah kepada Rasul tu dengan bahawa memberitahukan kita sekalian umat. Jadi tugas Rasul ni menyampaikan. Tu kerja Nabi. Tu kerja Rasul.
Kerja Rasul ni menyampaikan, tabligh, menyampaikan. Wa ma'al Rasul illa al-balagh, tidak ada pekerjaan Rasul melainkan menyampaikan. Baik. Jadi kita yakin Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah Ta'ala. Apa dia Rasul? Orang yang Allah Ta'ala lantik. Dan orang yang Allah Ta'ala perintah untuk menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Itu namanya Rasul. Ya. Nama ini kita maklum. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada Rasul tu untuk memberitahu, yakni mengajar, menyampaikan kepada kita. Bahawa memberitahukan kita sekalian umat. Jadi sekalian umat ni, umat Nabi dia ada dua. Yang pertama, ummatul ijabah. Umat yang telah menerima dakwah Rasul. Iaitulah kita sekalian orang yang beriman. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita terima, kita sambut suruhan dakwah Rasul. Kita beriman. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kita beriman. Maka kita ni namanya ummatul ijabah yang telah menerima dakwah Rasul. Yang kedua umat Nabi, ummatul dakwah. Umat yang dalam proses dakwah. Iaitulah sekalian orang-orang kafir. Jadi orang kafir pun umat Nabi juga. Tetapi mereka dinamakan ummatul dakwah. Jadi Rasul sampaikan risalah tu kepada seluruh umat. Seruan Islam ni, taat kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala ni disampaikan kepada semua umat. Sama ada umat Islam, umatul ijabah, ataupun umat yang bukan Islam, yang namanya ummatul dakwah. Sampaikan, Rasul sampaikan akan perkara yang dituntut daripada kita membuat itu perkara. Jadi yang pertama, tugas Rasul menyampaikan apa yang Allah Ta'ala tuntut. Apa yang Allah Ta'ala perintah, apa yang Allah Ta'ala suruh. Maka wajib Rasul kita sampaikan. Jadi menyampaikan, memberitahukan, yakni menyampaikan, mengajar. Kena bagi tahu kepada kita umat akan perkara yang dituntut daripada kita membuatnya. Membuat perkara yang dituntut. Perkara yang dituntut ni dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Rasul kita mari ajak kita. Sembahyang wajib, lima waktu sehari semalam. Puasa bulan Ramadan wajib. Hukum Allah Ta'ala tu disampaikan oleh Rasul. Baru kita tahu benda tu wajib. Tu hak Allah Ta'ala tuntut untuk kita ni buat. Perkara wajib. Dan ada tuntutan sunat. Tuntutan yang sunat. Tu pun dituntut untuk kita buat. Dan yang ditegah, Rasul kita kena bagi tahu apa yang Allah Ta'ala tegah, yang Allah Ta'ala larang. Yang ditegahkan kita daripada membuat perkara yang ditegah. Rasul kita lah mari menyampaikan, mari mengajak kita, bagi tahu kepada kita apa hak Allah Ta'ala tegah, apa hak Allah larang. Hak Allah Ta'ala tegah, dua. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Rasul kita lah yang mari menyampaikan hukum. Bagi tahu hak ni Allah larang. Hak ni Allah Ta'ala larang secara haram, putus. Hak ni makruh. Baik. Dan yang dibiarkan kita membuat perkara yang dibiarkan itu. Dan Rasul kita juga menyampaikan hukum hakam yang harus dalam agama kita. Jadi, hukum hakam dia ada 5. Wajib, sunat. Itu perkara yang dituntut suruh buat. Kemudian yang ditegah 2. Haram, makruh. Jadi 4. Wajib, sunat, haram, makruh. Dan satu lagi, harus. Itu namanya 5 hukum agama. 5 hukum syarak. Baik. Jadi kalau kita tanya hukum, mestilah kita kena jawab 5 tu. Kalau orang tanya, buat benda ni apa hukum? Hukum tu sama ada wajib ke, sunat ke, haram ke,
makruh ke, haruskah? Ya. Tu orang tanya hukum kena jawab 5 tu. Ya. Jangan kalau orang tanya apa hukum perbuatan ni? Tidak ada dalil. Bukan. Itu bukan jawapan kepada hukum. Hukum dia kena jawab 5 ni. Sama ada benda tu wajib, sunat, haram, makruh ataupun harus. 5 tu. Ya. Kalau orang tanya hukum, apa hukum? Bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Hukum tu dia kena jawab 5 perkara tu. Dia kena jawab 5 perkara tu. Baik. Kemudian, yang dibiarkan kita umat pada membuat perkara yang dibiarkan dan meninggalkan perkara yang dibiarkan. Nak buat benda harus pun tak apa, tak mau buat pun tak apa benda harus. Macam tidur. Nak tidur pun tak apa, tak mau tidur pun tak apa. Harus. Tetapi benda harus ni selagi tidak berkait dengan niat. Kalau berkait dengan niat, dia bertukar. Kalau niat taat, jadi pahala. Niat maksiat, jadi dosa. Contohnya tidur. Pasal apa tidur? Nak tidur saat. Semalam kita berjaga, saat lagi nak sembahyang zuhur, nak khusyuk. Kalau tak tidur, pening kepala. Sunat kita tidur. Dapat pahala kita tidur. Pasal apa? Kerana kita nak dapat ketenangan dalam solat zuhur. Itu contoh. Asalnya harus tidur. Tetapi apabila diniat, lil wasail, hukmul maqasid, bertukar benda harus itu menjadi kewajikan. Menjadi sunat. Ya betul. 2 hari dah tak lena. Sampai nak menyebabkan pengsan. Maka wajib memelihara kesihatan. Supaya tak mudarat la dira wa la dira. Maka dalam keadaan darurat 3 hari tak tidur tu, boleh jadi bahaya, wajib tidur untuk memelihara kesihatan. Itu contoh. Kadang-kadang jadi sunat, kadang-kadang jadi wajib. Kadang-kadang jadi haram balik benda yang harus tu. Macam mana? Minum air masak. Tapi minum air masak tetapi mempersenda-senda, mempermain-mainkan. Berlakon, buat macam mabuk. Macam minum arak. Haram perbuatan tu. Ataupun tidur tu harus. Tapi dia niat lepas dia tidur, dia dapat tenaga, dia nak buat maksiat. Contohnya, aku nak tidur sat. Tak lagi nak makin merompak. Tidur hak harus tu jadi haram. Itu contoh. Itu contoh. Itu dalam ilmu usul fiqh dibahaskan begitu. Lil wasail hukmul maqasid. Bagi sesuatu mengikut apa yang dikhasakan. Habis. Dan perkara yang dituntut daripada kita umat, Rasulullah menyampaikan kepada kita tiap-tiap orang mukallaf. Jadi perkara yang dituntut ni 2, wajib dan sunat. Tuntut tu kepada siapa? Kepada umat, yang mana umat tu daripada tiap-tiap orang mukallaf. Tiap-tiap orang mukallaf. Apa dia mukallaf? 2 syarat. Yang pertama, berakal. Dan yang kedua, baligh. Aqil dan baligh. Berakal dan cukup umur. Itu namanya mukallaf. Wajib sembahyang kepada orang yang baligh dan berakal. Wajib puasa Ramadan bagi orang yang berakal dan baligh. Itu namanya mukallaf. Apa dia mukallaf? Orang yang diberati dengan hukum hakam syarak. Orang yang ditekan, yang dipaksa ke atasnya hukum syarak. Siapa dia? Orang yang berakal dan cukup umur. Iaitu mukallaf lelaki dan perempuan. Tak kira lah. Lelaki pun kalau ada akal cukup umur nama mukallaf. Perempuan pun cukup umur dan berakal namanya mukallaf. Itu apabila disebut lelaki dan perempuan, kalau lagu tu soalan orang tanya.
Khunsa hak ada kemaluan dua. Khunsa. Adakah dia mukallaf kalau ada akal dan cukup umur? Ya, tetap mukallaf. Sebab apa tak tulis khunsa juga? Sebab benda yang pelik kita tak payah sebut. Hak yang banyaknya lelaki dan perempuan. Khunsa jarang-jarang. Kalau 1000 nak ada seorang pun jarang. Maka tak sebut tak apa. An-nadir kal ma'dum, benda yang pelik seperti tak ada. Anggapkan benda tu macam tak ada. Itu tak sebut tak apa. Tapi kalau ada, tetap nama mukallaf. Sebab berakal dan cukup umur. Jadi mukallaf tu sama ada lelaki, ataupun perempuan, ataupun khunsa. Dengan syarat berakal dan cukup umur. Itu saja. Yang berakal. Lagi pula sampai umur. Baik. Berakal ni sekira-kira dia boleh menguruskan kehidupan dia. Itu orang panggil berakal. Kalau belum memayis, dia tak pandai urus kehidupan. Contoh, anak-anak kita umur setahun setengah. Dia tak boleh urus kehidupan dia. Kencing pun dalam pampers. Lagu tu. Dia tak pandai lagi nak timbang. Tak pandai lagi nak fikir. Kadang-kadang, ayat kencing pun dia main. Ayat kencing pun najis tai pun dia main. Itu maknanya belum berakal. Belum memayis. Itu tak wajib. Kerana tak cukup umur lagi. Tak cukup akal fikiran dia lagi. Akal dia tu tak masak lagi. Jadi, orang mukallaf ni orang yang berakal. Lagi sampai umur. Dhabit ataupun catatan sampai umur itu, iaitu orang yang cukup umur itu bahawa adalah umurnya. Umur mukallaf sama ada lelaki ataupun perempuan tu. 15 tahun. Kalau tak ada tanda-tanda apa, 15 tahun. Sama ada lelaki ataupun perempuan, kalau cukup umur, kalau dia ada akal dan kalau dia berakal, cukup umur dia 15 tahun. Itu sekiranya tak ada apa-apa tanda. Atau 9 tahun bagi lelaki dan perempuan. Bermula seawal-awalnya 9 tahun. Tapi hak 9 tahun ni dia kena ada tanda alamat balik. Dan keluar daripadanya mukallaf tu mani. Sama ada lelaki ataupun perempuan, keluar mani. Umur 9 tahun. Betul? Kiah lah. 10 ke, 11 ke, 12 ke, 13 ke, 14 ke, 15 ke. 15 tak keluar juga. Tetap nama mukallaf. Atau keluar daripada perempuan itu haid. Haid ni tertentu bagi perempuan. Darah bulanan, uzur bagi orang perempuan. Itu kalau orang tanya, sebab apa? Sebab apa orang perempuan tak boleh jadi imam sembahyang Jumaat? Sebab apa orang perempuan tak boleh jadi imam kepada orang lelaki? Jawabnya, kerana agama bagi perempuan tu, dia tak berapa penuh. Dalam sebulan tu mesti dia ada uzur. Dia kena tinggal sembahyang, dia kena tinggal puasa. Tinggal sembahyang tak wajib qada. Tinggal puasa wajib qada. Wajib qada. Puasa Ramadan wajib qada. Sebab puasa ni sikit je, seminggu. Tapi sembahyang ni kalau 5 waktu kali dengan 7 hari, jadi banyak. Kali dengan 10 hari, jadi 50 waktu dah. Tak buat kerja apa kalau lagu tu. Maka istimewa bagi perempuan ni, dia ada uzur. Dia ada cuti dalam melaksanakan solat ataupun puasa. Habis. Jadi orang mukallaf ni dituntut akan membuat perkara yang dituntut tu. Perkara yang dituntut tu
dua bahagi. Perkara hak syarak tuntut dia ada dua perkara. Mana dia? Pertama daripada dua perkara yang syarak yang Allah Ta'ala tuntut yang disampaikan oleh Rasul. Perkara yang dituntut, yakni dituntut oleh syarak oleh Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Rasul sebagai tuntutan wajib. Sebagai tuntut yang wajib. Sebagai tuntut wajib syarak. Wajib syarak. Macam mana? Sembahyang 5 waktu contohnya. Puasa bulan Ramadan. Membayar zakat bagi yang cukup haul dan nisab. Pergi haji bagi orang yang mampu. Itu wajib. Iaitulah perkara wajib syarak. Perkara yang dijanji dengan diseksa kerana berdosa oleh mukallaf dengan sebab meninggalkan perkara wajib dengan ketiadaan uzur syar'i. Benda wajib kalau tinggal berdosa. Syarak janji akan seksa kepada mukallaf yang meninggalkan tuntutan wajib. Tinggal itu dengan sebab sengaja tanpa uzur syar'i. Kalau uzur syar'i dia lain hukum. Dia lain hukum. Ni tak ada pasal apa tinggal benda wajib. Sehat elok tak puasa. Sehat elok tak sembahyang. Akal elok. Allah Ta'ala bagi panca indera elok. Tak sembahyang. Berdosa meninggalkan perkara yang wajib. Jadi perkara wajib kalau tinggal berdosa. Tinggal dengan sengaja tanpa uzur syar'i berdosa. Macam mana tinggal uzur syar'i? Macam sembahyang Jumaat bagi orang lelaki masa PKP dulu. PKP yang pertama tu dekat berapa belas kali. Dekat 3 bulan lebih. Dekat 4 bulan. Ramai yang tak boleh mengerjakan solat Jumaat. Itu uzur syar'i. Ada perkara yang menegah. Tapi kalau tidak ada perkara yang menegah macam lah ni. Sengaja tak buat. Berdosa. Pasal apa? Meninggalkan perkara yang wajib syarak. Tanpa uzur. Berdosa. Tinggal perkara wajib, dosa. Kalau buat dan lepas tuntutan dan tanggungan dengan membuatnya. Kalau buat, lepaslah tanggungjawab. Sembahyang subuh tadi, kita sembahyang dah. Lepas tanggungjawab. Tapi kalau hak tadi kita tak sembahyang, tak akan gugur. Selagi kita tak qada, tak akan gugur kewajipan. Tapi kalau kita buat dan lepas tuntutan dan tanggungan, dan lepas tuntutan syarak dan tanggungjawab kita dengan membuatkan perkara yang wajib. Tapi buat perkara yang wajib untuk lepas tanggungjawab, buat yang menggugurkan fardu, yakni buat dengan sempurna. Puasa cukup syarat, sembahyang cukup syarat. Sembahyang tu dia ada beberapa syarat sah sembahyang. 9 perkara kita kena ikut. Rukun hak 13 kita kena ikut. Barulah gugur tanggungjawab. Tapi kalau kita buat lepas batuk di tangga. Tu tak lepas tanggungan tu. Itu kita maklum. Habis tu. Macam mana? Solat. Solat ni di antara syarat sahnya berwuduk dengan sempurna. Kita basuh muka dengan sempurna, tangan dengan sempurna, sapu kepala dengan sempurna, basuh kaki dengan sempurna. Tiba-tiba ambil wuduk cincai. Basuh tangan pun tak kena sampai siku. Sembahyang. Sembahyang pun tak lepas tanggungjawab sebab tak sempurna. Yang lepas tuntutan dan tanggungjawab ni apabila buat dengan sempurna, yang mana apabila buat dengan sempurna barulah menggugurkan akan kewajipan. Barulah selesai tanggungjawab. Baru selesai tanggungjawab. Habis itu. Jadi yang pertama, tuntutan syarak suruh kita buat sebagai mukallaf ni, yang pertama tuntutan wajib. Wajib syarak tu apa takrif dia? Buat kerana Allah dapat pahala. Meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang wajib berdosa.
Meninggalkan kewajipan yang wajib, berdosa. Macam kita sihat elok-elok, tak sembahyang, berdosa. Kita sihat elok-elok, ada akal elok. Kita tak puasa, dosa. Tinggal dengan sengaja tu berdosa. Tapi kalau kita buat dengan elok, lepas tanggungjawab. Itu kita maklum. Dan yang kedua, perkara yang dituntut kepada kita sebagai tuntut. Buat. Allah Ta'ala perintah kepada mukallaf, kepada hamba dia suruh buat. Perkara yang kedua, iaitulah perkara yang dituntut daripada kita membuatnya, akan itu perkara sebagai tuntut sunnah. Ini perkara yang kedua. Dan iaitu dituntut sebagai sunat tu perkara yang dijanji, yakni dijanji oleh Allah kepada kita dengan diberi pahala. Allah Ta'ala nak bagi pahala kerana membuat perkara yang sunat tu, syarat nak dapat pahala kerana Allah Ta'ala. Gitu. Macam sembahyang tarawih, sunat. Buat kerana Allah boleh pahala. Tapi kalau buat kerana lain, tak boleh. Buat kerana lain tak boleh. Tapi kalau buat kerana Allah Ta'ala, insya-Allah akan hasil. Allah Ta'ala akan kurniakan pahala kepada kita. Jadi perkara sunat ni dituntut oleh syarak untuk kita buat. Kalau kita buat kerana Allah, dapat pahala. Dan tiada berdosa pada meninggalkannya. Kalau kita tinggal pun tak berdosa lah, tapi rugi. Dan tiada berdosa pada meninggalkannya, meninggalkan perkara yang sunat itu. Tapi rugilah. Tawaran Allah Ta'ala nak bagi keuntungan kepada kita. Tiba-tiba kita tak sambut, kita tak terima, rugi. Macam orang nak bagi hadiah kat kita. Tawaran, orang nak bagi hadiah. Tiba-tiba kita tolak, rugi. Allah Ta'ala tawarkan kepada kita. Apabila kita sambut, untung. Keuntungan itu, insya-Allah akan kita perolehi. Macam Ramadan ni Allah Ta'ala tawar macam-macam. Kita berpuasa di siang hari, kita berqiyamul lail di malam hari, bertarawih. Menghidupkan amalan-amalan, zikir, sedekah, tilawah Al-Quran. Kita ni buat banyak hak Allah Ta'ala tawarkan kepada kita di bulan Ramadan. Maka kita kena terima. Macam mana nak bagi semangat? Kita anggapkan barangkali lah Ramadan hak tahun ni, barangkali lah hak yang akhir bagi kita. Tahun depan dah kita mati boleh jadi. Jadi semangatlah. Kita azam elok-elok supaya ya Allah, moga-moga Allah Ta'ala bagi taufik supaya Ramadan kali ini benar-benar mentarbiah kita, mendidik jiwa kita menjadi hamba Allah Ta'ala. Menghidupkan hati kita supaya hati kita hidup mengingati Allah, mengingati Rasul. Di bulan Ramadan ni moga-moga Allah Ta'ala bagi kejayaan itu kepada kita. Banyak tawaran. Kita buat amalan sunat seolah-olah macam dapat ganjaran fardu. Hak kita buat fardu diganda-gandakan lagi pahala kita. Banyak pahala. Kita berzikir, kita beristighfar, kita bersolawat, kita bersedekah, kita baca Quran, kita buat perkara-perkara yang baik, menghubungkan silaturahim. Moga-moga Allah Ta'ala hidupkan hati kita ni sebagai hamba dia. Habis itu. Baik. Jadi, perkara sunat ni dituntut oleh syarak kepada kita suruh buat. Kalau buat kerana Allah, dapat pahala. Dan kalau tinggal, tak dosa. Tapi, rugi. Tapi rugi lah. Itu sunat. Jadi, jangan takrif dah. Salah. Jangan takrif lagu ni. Salah. Sunat buat tak apa, tak buat tak apa. Salah. Tak betul. Buat tak apa, tak buat tak apa. Tu harus. Sunat kena urai macam ni. Sunat perkara yang dituntut oleh agama, dituntut oleh syarak, suruh kita buat.
Tapi kalau tak buat, tak berdosa lah. Gitu. Tetapi bagi orang arif, mereka sangat menjaga perkara-perkara yang sunat. Mereka sangat menjaga perkara yang sunat. Itu dalam hukum fiqah. Kalau kita melazimi perkara sunat, ni bagi orang-orang yang khawas. Macam untuk guru, para alim, ulama, arif billah. Perkara sunat tu, bagi mereka ni penting. Kalau mereka tak buat, mereka qada. Mereka qada. Orang awam, dia qada hak wajib, hak tinggal hak wajib. Contohnya tak sembahyang subuh. Fardu subuh. Dia qada lah hak dia tinggal hak wajib tu. Itu bagi orang awam. Orang arif billah, orang yang nak sampai kepada maqam keredaan Allah Ta'ala, berjalan kepada jalan keredaan Allah Ta'ala, sunat ni dia ambil kira sangat. Dia penting sangat. Kalau tinggal sunat, dia qada hak sunat tu. Dia qada hak sunat tu. Tapi bagi mereka yang melazimi. Contohnya macam mana? Tiap-tiap malam kita tarawih, tiap-tiap malam, tiba-tiba malam tu sampai pening kita tak boleh nak bangun. Tak boleh, tak beraya lah. Ya Allah. Maka dibolehkan kita qada. Tarawih hak kita tinggal malam tu. Sebab memang tiap malam kita buat tak pernah tinggal. Hukumnya boleh. Boleh kita qada hak sunat sekiranya kita melazimi perkara itu. Ni bagi orang yang sentiasa menjaga hubungan hatinya dengan Allah Ta'ala. Yang sentiasa menjaga hubungannya dengan Allah Ta'ala, benda-benda ni diambil kira. Macam almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Benda-benda sunat ni dikutip habis. Sampailah malam dia nak meninggal dunia tu. Malam, bukan malam meninggal dunia lah. Malam yang terakhir dia sedang. Malam yang terakhir beliau sedang tu, sebelum nak koma tu, masuk di dalam tandas ni penuh sunnah. Masuk kaki kiri, nak ambil uduk berdoa, habis uduk berdoa, keluar tandas berdoa. Lepas ambil uduk sembahyang Isya tu, koma. Walaupun dalam sakit pun, bagi orang yang ada mata hati yang Allah Ta'ala bagi taufik kepada mereka ni, mereka amat-amat menjaga perkara itu. Allahu Akbar. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan makrifah itu kepada hati kita, dan moga-moga Allah Ta'ala kurniakan taufik kepada kita untuk beramal dengan kebajikan sampai kita mati. Itu orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita kalau demam ke, buat pilah lagu mana pun, ni tak. Uzur masih lagi menjaga adab-adab, menjaga sunnah, menjaga perkara-perkara yang sunnah untuk dipraktikkan di dalam kehidupan mereka. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita taufik untuk taat. Dan Allah Ta'ala bukakan hati kita, hidupkan hati kita dengan makrifah. Supaya hati kita ni sentiasa berhubung dengan Allah Ta'ala. Sentiasa berhubung dengan Rasul. Dan moga-moga kita ni dikurniakan oleh Allah Ta'ala untuk beramal dengan perkara-perkara yang sunat dan termasuk perkara-perkara yang sunnah. Perkara-perkara yang sunat dan perkara-perkara yang sunnah. Sunnah ni hak perbuatan Nabi. Macam sahur. Itu dapat. Itu sunnah. Kita niat menghidupkan sunnah. Kerana nak ikut Nabi. Dapat pahala juga. Kerana Allah Ta'ala suruh kita ikut Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Supaya kita mendapat maqam. Supaya kita dapat mencintai Allah Ta'ala dan Allah mencintai kita. Kita ikut sunnah. Macam sahur. Dan perkara-perkara yang lain lah banyak. Habis itu. Allahu Akbar. Jadi orang-orang arif billah ni, kehidupan mereka tu kemah dengan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala.
Kalau kita tengok orang-orang ulama-ulama Mekah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Yaman, terutamanya para habaib, kemas kehidupan mereka tu dengan sunnah. Keluar rumah, baca doa. Nak pakai kasut, baca doa. Naik kereta, baca doa. Baca ratib. Lepas tu pula nak makan, baca doa. Habis makan, baca doa. Sehingga kan, makan, bismillah. Sekali suap, lepas kunyah, telan, alhamdulillah. Nak suap kali yang kedua, bismillah. Kunyah-kunyah, telan, alhamdulillah. Nak suap pula, bismillah pula. Telan, alhamdulillah. Tiap-tiap suapan, Masya Allah. Mereka diizinkan oleh Allah. Jinak hati mereka dengan Allah Ta'ala. Itu beza kita jauh dengan mereka. Jadi kita minta taufik kepada Allah Ta'ala supaya kita diberi izin oleh Allah Ta'ala merasai kemanisan iman. Merasai kemanisan Islam. Supaya apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kekasih-kekasih dia, moga dapat juga kepada kita rasa. Hidup ni, dia kena ada rasa. Kalau tidak ada rasa, rugi. Macam kita makan lah, dari rasa kita rasa masin, pedas, tawak, pahit. Barulah sedap makanan tu. Tapi kalau makan, lidah kita mati. Rugi. Orang masak penat-penat, tak rasa apa. Lidah kena yang panas, melecup. Tak rasa apa. Tokok-tokok telan, tokok-tokok telan. Tak ada rasa apa, rugi. Tapi orang yang boleh menikmati rasa tu, dia lazat. Oh, makan ni rasa manis macam ni. Makan benda ni dia manis lain. Makan benda ni pula, oh manis dia lemak lain. Tu nikmat, kelazatan. Apabila rasa. Begitu juga hidup di dalam mentaati Allah. Kalau diberi rasa, kalau dapat rasa, maka alhamdulillah. Ini memerlukan kepada hati kita hidup. Ramai orang yang hidup tapi hatinya tidak hidup. Na'udzubillah. Ramai orang hidup tapi hatinya tak hidup. Na'udzubillah. Lepas tu, kita minta, ya Allah, hidupkanlah hati kita. Macam mana? Boleh ingat Allah, boleh ingat Rasul. Boleh taat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala hidupkan hati kita. Rasa sensitif dengan agama. Rasa nak taat. Kalau kita lalai, Allah Ta'ala akan memberi ilham kepada kita, kata kita lalai. Dan kita bertaubat dengan kelalaian kita. Itu hati awliya yang Allah Ta'ala jadikan kepada kekasih-kekasih dia. Tinggal perkara sunat, rasa bersalah. Buat perkara yang makruh, rasa bersalah teruk. Mereka tak tinggal benda haram. Mereka tak tinggal benda wajib dan tak buat benda haram. Tak tinggal yang wajib, tak buat yang haram. Allah Ta'ala hidupkan hati mereka sehingga kan mementingkan perkara yang sunat. Yang wajib, mesti dah mereka pelihara. Yang sunat pun mereka menjaga. Masya Allah. Yang makruh mereka tak buat. Lebih-lebih lagi yang haram. Ini ya, awliya. Yang kita doa hari-hari. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan seperti mana Engkau memberi nikmat kepada mereka. Iaitulah golongan anbiya, rasul, nabi-nabi, awliya, wali-wali, siddiqin, syuhada, salihin. Allah, nikmat hidup mereka nikmat. Boleh ingat Allah Ta'ala. Boleh teriak apabila ingat Allah Ta'ala. Boleh ingat Rasul, boleh teriak apabila rindu kepada Rasul. Moga Allah Ta'ala kurnia kepada kita dengan berkat Ramadan kali ini. Dengan berkat Ramadan kali ini, moga Allah Ta'ala kurnia kepada kita. Ini medan ya, medan untuk kita tarbiyah. Didik hati kita. Hati kita ni dosa. Banyak lalai. Banyak dunia masuk dalam hati kita. Sehingga kan kita ni lalai tak ingat Allah. Lalai tak ingat Rasul. Lupa kepada Rasul. Lupa kepada perjuangan Nabi. Lupa berterima kasih kepada Nabi. Lupa kepada sunnah Nabi. Kita lalai. Maka dengan muhasabah Ramadan ni menjadi medan kepada madrasah kita. Kita bertaubat. Kita memohon doa. Berteriak. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita makrifah.
Moga-moga Allah Ta'ala hidupkan hati kita. Moga-moga Allah Ta'ala hidupkan hati kita. Ya. Habis itu. Habis. Jadi, Rasul tu orang yang Allah Ta'ala suruh untuk menyampaikan risalah kepada kita umat. Dan hak yang Allah Ta'ala suruh tu dua. Yang pertama wajib syarak. Wajib syarak kalau tinggal berdosa. Kalau buat cukup syarat, kerana Allah dapat pahala. Benda sunat, kalau kita buat kerana Allah dapat pahala, kalau kita tinggal, rugi saja. Itu perkara sunat. Nah, itu perkara sunat. Habis. Kemudian, dan perkara yang ditegahkan daripada itu perkara yang ditegah, itu pun dua bahagi juga. Perkara yang Allah larang, yang Allah Ta'ala tegah dua. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Pertamanya daripada perkara yang ditegah oleh Allah kepada kita sebagai tegah yang haram. Iaitu tegah haram, perkara yang dijanji dengan berdosa kita dengan dia dengan membuat perkara yang haram. Dan diberi pahala dengan pantang kita daripadanya benda haram itu kerana Allah Ta'ala. Nah, benda haram ni kalau kita tinggal kerana Allah dapat pahala. Benda haram kalau kita tinggal kerana Allah dapat pahala. Kalau buat dosa. Habis itu. Jadi moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada melakukan perkara-perkara dosa besar. Zina, mencuri, minum arak. Murtad, na'udzubillah. Moga Allah Ta'ala jauhkan kita, keturunan kita, zuriat kita, sahabat-sahabat kita. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada dosa besar. La hawla wa la quwwata illa billah. Itu hak dosa besar. Tapi bagi kita orang agama ni, orang hak mengaji ni, kadang-kadang dosa hak kita buat ni, kita tak sedap. Apa dia? Dosa hati. Sama juga dengan dosa hak lain. Allah. Hak ni hak menyebabkan hati kita ni mati ni. Inilah yang menyebabkan hati kita ni tak rasa apa ni. Sebab ni, dia karat dengan dosa tu. Dosa takabur, dosa riak, dosa ujuk, dosa sum'ah, dosa hubud dunia, cinta dunia. Masuk dalam hati, Allahu Akbar. Minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Takabur. Rasa besar diri. Rasa kita ni mulia. Na'udzubillah. Riak. Tunjuk amalan kita kepada orang lain. Ujuk. Perasan kata kita ni bagus, baik. Semua tu dosa. Oleh kerana itulah menjadi karat dalam hati kita. Menyebabkan hati kita ni tak boleh rasa seperti mana orang-orang awliya rasa. Kita lalai kepada Allah, tak rasa apa. Kita buat dosa pun tak rasa apa. Na'udzubillah. Ini sebab dia. Maka kita bertaubat. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa hati kita ni. Ampunlah dosa-dosa kita. Zuhir, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa mulut, dosa kaki, dosa perut, dosa kemaluan. Minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Dan dosa hati kita. Kita orang mengaji ni, moga-moga Allah Ta'ala jagalah. Zina tu insya-Allah tak lah. Minum arak insya-Allah tak lah. Mencuri insya-Allah tak lah. Tapi hati kita. Kadang-kadang kita rasa baik. Ujub. Kadang-kadang kita rasa kita ni besar diri. Takabur. Orang lain hina belaka. Itu dosa. Moga Allah Ta'ala ampun. Dan Allah Ta'ala keluarkan ke semua kotoran. Ke semua dosa tu. Dengan berkat Ramadan dan berkat Nabi kita SAW.
Moga-moga Allah Ta'ala keluarkan segala kotoran itu daripada hati kita. Dia nak bagi hati bersih ni, dia kena buang kotor dulu. Macam kita cawan, gelas, ada tek cicak. Kalau kita tuang air, tak boleh minum sebab najis. Kena buang, basuh dulu. Kena buang najis tu, basuh dulu, baru tuang air lain, baru jadi elok balik. Begitu juga hati kita. Kalau ada hak kotor, dia tak boleh campur dengan hak bersih. Dia kena buang dulu kotor tu. Dulu kita takabur, kita minta maaf kepada Allah Ta'ala. Dulu kita rasa kita baik, ujub, kita minta maaf kepada Allah Ta'ala. Barulah Allah Ta'ala akan bagi rasa kat kita. Rasa hamba, rasa ingat kepada Allah Ta'ala, rasa manis, taat, rasa lazat iman. Allah bagi. Habis tu. Baik. Jadi perkara yang ditegah oleh Allah yang pertama, iaitulah perkara yang haram. Apa dia perkara haram? Berdosa kalau kita buat. Dan Allah Ta'ala akan bagi pahala kalau kita tinggal benda haram tu kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala. Dan diberi pahala dengan pantang kita daripadanya. Daripada buat benda haram tu, kalau kita tinggal, dapat pahala kerana Allah. Pasal apa tak minum arak? Kerana Allah. Allah larang kita tak minum. Bukan kerana malu kat siapa-siapa, tak. Baik. Dan yang kedua perkara yang ditegah kita daripada perkara yang ditegah sebagai tegah karahah. Baik, tinggal benda haram ni, kalau kerana Allah boleh pahala. Saya teringat, saya pergi di Johor, Pulau Riau. Naik bot. Ada seorang budak tu, budak Johor. Budak Mersing. Dia kata, kerja laut ni banyak ujian bang. Dia duduk sembang lah. Saya kata, ujian apa? Dia kata, laut ni kena ada banyak pantang. Kadang-kadang, dia datang cubaan. Cubaan lagu mana saya kata? Perempuan, Mak Saleh tu, tawarkan kepada mereka tu, nak tidur sekali sek. Saya tak berani abang, dia kata, sebab pantang laut ni. Saya kata macam tu. Dia kata, jangan buat main-main. Kadang-kadang kalau kita ambil perempuan, dia kata boleh jadi karam pun. Saya pun duk kalut-kalut tu, duk fikir main menyesal. Tak abang kat dia. Kalau tinggal kerana takut karam, but, kerana pantang laut, tak dapat pahala. Tapi kalau tinggal zina tu kerana Allah larang, kerana takut kepada Allah, boleh pahala adik. Menyesal sampai hari ni, tak abang kat dia. Itulah pengajaran kita ni, kalau ada peluang, kita kena abang terus dah. Kalau orang buat tak betul pun kena tegur. Dengan hikmah, ambil peluang cepat-cepat. Kalau nak abang hak elok pun cepat-cepat. Kalau kita tak ambil peluang kali tu, pakai tak ada dah. Ni saya menyesal sampai hari ni. Nak jumpa budak tu pula, bila tak tahulah. Nak jumpa tak jumpa pula. Itu pengajaran. Allah Ta'ala nak bagi tarbiyah. Kalau kita nak tengok ataupun kita nak habaq kebaikan tu, cari peluang, kena habaq lalu dah. Kita kena berebut peluang tu. Tapi dengan cara yang hikmah lah. Jangan memalukan dia depan orang. Begitu juga kita nak larang orang daripada melakukan benda salah. Contohnya, dia sembahyang tak pacak kaki, kita tengok di belakang. Kita duk nak tegur, tak tegur, nak tegur. Dia mangkit, kita mangkit. Lepas tu dia pun tak dapat diperbetulkan, kita pun tak dapat tegur dia. Rugi. Bahkan menjadi salah kepada kita yang tahu tak tegur orang buat salah. Gitu. Tapi tegur tu kena dengan hikmah. Panggil dia seorang-seorang, jangan tegur apa orang. Cari peluang untuk kita ni amal ma'ruf dan nahi munkar. Habis. Jadi perkara yang ditegah haram, kalau kita buat berdosa,
Kalau kita tinggal kerana Allah, dapat pahala. Habis. Itu maklum dah bagi kita. Semua kita tahu. Habis. Tapi kalau dosa, kalau kita terbuat perkara haram, kita diberi oleh Allah peluang untuk bertaubat. Itu kita pujuk. Kadang-kadang kita kata jom pergi masjid, dia kata rasa tak layak, kotor, dosa banyak. Kita kena habaq. Kita dosa banyaklah, kita kena kembali kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala sayang, bersifat dengan Ra'ufur Rahim. Kita tak boleh liak, kita tak boleh jauh pada Allah Ta'ala. Kita kena cepat-cepat memperbaiki diri kita. Kerana tiap-tiap dosa tu, Allah Ta'ala akan memberi keampunan kepada hamba-hambanya yang benar-benar nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampun. Allah Ta'ala ampun. Habis itu. Jadi kita doalah pada keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang belum dapat hidayah tu, moga-moga Allah Ta'ala bagi hidayah. Habis. Kita pun minta Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam ketaatan. Minta Allah Ta'ala perbaiki kita juga. Habis. Sikit lagi. Satu lagi. Dan yang kedua, perkara yang ditegah sebagai ditegahkan kita mukallaf daripada memperbuat perkara yang ditegah sebagai tegah karahah. Tegah makruh. Karahah ni tegah karahah, tegah yang dibenci, tegah yang dikeji oleh syarak. Allah Ta'ala tak suka benda makruh. Iaitu perkara karahah makruh lah. Yang dijanji dengan diberi pahala kerana pantang kita daripadanya. Kerana Allah Ta'ala. Kalau kita tinggal perkara makruh kerana Allah, boleh pahala. Kalau kita tinggal perkara makruh, boleh pahala. Tinggal, tak buat perkara makruh kerana Allah, boleh pahala. Contoh macam mana? Benda-benda yang bau busuk. Apabila masuk dalam jemaah, makruh. Kita tinggal, tak makan hari tu. Pasal apa? Kerana Allah kita tinggal benda tu. Sebab kita nak jaga jemaah. Boleh pahala. Kalau kita buat juga dan tiada berdosa dengan dia dengan membuat perkara makruh, tak berdosa. Tak berdosa. Kalau kita buat pun tak berdosa. Habis. Tapi bagi orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, ahli-ahli suluk, ahli-ahli yang nak mendapat makrifah, mereka akan tinggal perkara makruh ni. Mereka tak akan buat perkara makruh ni. Makruh bagi mereka ni seolah-olah salah besar. Seolah-olah salah besar. Macam mana makruh? Contohnya macam ni. Makruh ni benda yang menyakiti, boleh ganggu orang. Contohnya nak pergi jemaah busuk badan, makruh. Tinggal, kita mandi buah sabun, dapat pahala jadi sunat mandi. Ataupun dalam solat, sunat hai'ah, kita mengucapkan subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Sunat. Kalau kita tinggal perkara sunat dalam solat, makruh. Jadi orang yang arif, dia tak akan buat perkara makruh. Makruh tu salah besar bagi dia. Tinggal perkara sunat, makruh. Dia tak akan tinggal perkara sunat. Bagi orang yang bijak, orang yang arif, yang mengenali Allah Ta'ala, mereka tak akan tinggal perkara sunat. Kerana meninggalkan perkara sunat jadi makruh. Makruh ni tak elok bagi mereka. Bagi orang awam, biasalah. Tapi bagi orang yang arif, benda yang makruh ni keji sangatlah. Seolah-olah dekat nak haram lah bagi mereka. Gitu. Dan perkara yang dibiar ni perkara harus, iaitu harus pada syarak, iaitu perkara yang tiada berdosa dengan membuatnya.
Buat perkara harus pun tak berdosa dan tiada berdosa dengan meninggalkannya. Buat pun tak berdosa, tinggal pun tak berdosa benda harus. Dan tiada pahala padanya, buat ataupun tinggal. Dosa pun tak, pahala pun tak ada. Benda harus ni. Macam tidur, berjalan, minum, ikut lah. Tapi selagi tak diniat. Kalau niat taat, tukar hukum. Jadi sunat. Ataupun jadi wajib. Ataupun kalau niat kepada maksiat, bertukar jadi makruh ataupun haram. Asalnya harus. Lil wasail hukumul maqasid. Bagi sesuatu mengikut apa yang dikhasadkan. Habis. Maka nyatalah bahawa hukum syarak itu 5 bahagi. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. 5 hukum dalam agama kita. Jadi kita berhenti dekat itu. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Khamis ni. Kalau tidak ada apa-apa keuzuran, insya-Allah pada hari Khamis pukul 9 pagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.